Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang bersyukur Tuan Imam, tuan-tuan ada di jemaah, saudara kampung Tukain, sahabat kita dari jemaah ini, muslimin muslimat yang sekalian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi Ahad ini 25 Jamadul Akhir 1440 ini bersamaan 5 Januari 2024 di sini pada sama-sama kita lahirkan. Rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama menunaikan solat subuh berjemaah sebentar ini yang diikut imam kita. Dan kalau saya sampai, saya melihat banyak kereta. Ada kereta yang tak dikenali, maka saya mengagak ada tetamu yang tumpang berziarah Rasulullah ini dan jangkaan saya tepat sama sekali. Yang mana sahabat-sahabat kita dari jemaah tabligh berziarah ke Rasulullah kita ini selama 3 hari dalam rangka ziarah mereka 40 hari. Salah satu tempat yang diziarahi ialah Rasulullah kita selama 3 hari. Kalaulah saya mengetahui adanya jemaah tabligh
berziarah ke surau ini pada malam tadi. Saya pun akan bersama-sama dengan tuan-tuan bermalam di sini. Mungkin boleh sama-sama tahajud, solat tahajud, sama-sama kita bermusyawarah, sama-sama bayan. Kerana ini semua mengimbau kenangan saya sewaktu saya diamanahkan untuk menjawat jawatan imam di Masjid Jami' Pulau Kelawar Jelebu hampir 20 tahun yang lalu. Sebab kita dah 2024, kali akhir saya berada di sana tahun 2008, 16 tahun yang lalu. Jadi sebelum-sebelum itu, jadi hampir-hampir nak menjejak tahun ni cukuplah ulang tahun 20 tahun saya mula berkhidmat di masjid itu. Tahun 2004 saya berkhidmat di sana, dan sekarang 2024 memang itulah 20 tahun dahulu, itulah dia. Jadi apabila jemaah tabligh datang, memang saya raikan 3 hari mereka berada di masjid. 3 hari itulah saya akan bersama dengan mereka dari subuh sampai isyak. Memang saya beritahu dengan Umar kita di mata biarkan 3 hari ni apa balik salib baju, salib baju mani, itu je lah. Makan sekali selesai nanti balik lagi pun di sana bersama dengan adik jemaah. Kita sarapan sama, makan tengah hari sama, makan malam sama. Cuma yang saya tak ikut beras lah, sebab dia berpecah untuk kumpulan-kumpulan. Jadi takkan saya nak ikut kumpulan A, kumpulan B, C, tak ikut. Kemudiannya satu hari kita ambil satu masa beberapa jam untuk bersama-sama membersihkan masjid, kawasan Masjidil Haram semualah, supaya tanggapan masyarakat kepada jemaah tabligh itu menjadi bertambah baik. Jadi orang nampak jemaah tabligh pun bila datang ke masjid pun bersihkan masjid, kemaskan masjid. Cuma kita tak sempat nak bersihkan kubur, itu je. Sebab kesuntukan masa. Kalau tak kubur pun kita ajak jemaah tabligh tolong mesin, siapa yang pandai mesin pun mesin bagi supaya perkosong kuburan itu jadi bersih, tak ada sama-sama. Jadi sampai saya beritahu kepada Amir kawasan, tolong beritahu kepada Amir negeri kalau boleh tiap-tiap minggu datang jemaah tabligh datang. Jadi kata Amir Ustaz, dia datang kita kepada Amir negeri begitulah. Tapi dia mampu paling kuat pun 2 minggu sekali je. Tak apalah, 2 minggu sekali ikutlah. Yang penting datang. Bila datang tu seronok kita, masjid tu akan jadi hidup 24 jam. 24 jam. Itulah yang tuan-tuan lihat di Masjid Jami' Seri Petani. Hidup 24 jam. Sepanjang masa masjid itu menjadi tumpuan. Jadi itulah yang tuan-tuan cuba usahakan, dan kita sebagai jemaah setempat kita sokonglah gerak kerja jemaah tabligh ini supaya visi dan misi mereka itu tercapai, nak mengajak masyarakat setempat untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai apabila adanya artis yang menyertai jemaah tabligh, mereka mendapat idea, jom kita solat solat subuh seperti solat Jumaat yang dibuat oleh saudara Alif Satar di Pulau Kelawar. Kita tahu pada saat tadi dua jemaah tabligh, dia dapat idea di situ. Cumanya dia menggunakan kedudukan dia, kepopularitian dia untuk mengajak orang mengimarahkan rumah Allah SWT. Itu pun ada orang tibai. Jadi itu biasalah. Jemaah tabligh ni kalau cerita mereka banyak, kita dengar banyak yang kita dapat. Ada yang dihalau keluar, ada yang beg dicampak keluar, ada yang pengurusi masjid panggil polis sudah datang tangkap pun ada. Ini cerita benar, bukan cerita bohong.
Polis pun bersimpati, kita PDRM pun bersimpati dengan jemaah tabligh. Kita nak yang bergaduh dengan pengurusi masjid, mana tak masuk kereta kami bawa pisau kami, duduk kat sana. Seronok pengurusi masjid tu, badan ke dia tu, jemaah tabligh kena angkut polis. Ingat nak angkut ke balai, masuk lokap, tidak. Polis saja nak supaya pengurusi tu jadi seronok. Dia tak tahu tindakan dia itu mendekatkan dirinya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana yanhauna 'anil ma'ruf, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini ciri-ciri orang munafik. Dan Allah Taala kata innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini dalam neraka duduk lapisan paling bawah. Jadi kita dah tahu cerita jemaah tabligh banyak tuan. Itu saya memang, kalau saya ni sihat, saya pun tak ingin nak join. Tapi keadaan saya tak berapa mengizinkan. Cumanya itulah, saya tak tahu. Kalau saya tahu bulan tadi saya bermalam di sini dengan tuan-tuan ada di jemaah. Tapi tak apalah, walau macam mana pun kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT. Kita dipertemukan pada pagi ini, teman-teman, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang tabligh. Nama saya Ustaz Umar Azmi bin Ismail dari Baka Jips, bagi agama Muslim. Dia dan di Motor Stadium PDRM IPK Perak. Sudah berkhidmat di Negeri Perak ni masuk tahun yang ke-17, dari tahun 2008 sampai kali ini. Dan mengajar di surau ni lebih kurang 12 tahun. Daripada seramai-ramai orang sampailah tak berapa kerat yang ada. Dia lama sangat tu kan. Jadi mungkinlah dah lama sangat, mungkin ada yang jemu, yang bosan. Tapi kita tak perlu, kita jalan terus. Selagi Allah Ta'ala izinkan pertemuan kita, kita terus berjalan, teruskan pertemuan kita dalam majlis-majlis ilmu. Jadi itulah jadi saya pemegang tauliah mengajar negeri Perak. Jadi di mana-mana majlis surau dalam negeri Perak, saya boleh masuk mengajar pulanglah. Kalau ada di antara tuan-tuan yang dari Perak Ipoh khususnya, boleh insya-Allah kalau ada masa sampai dulu 5 kali seminggu, sekarang 5 kali sebulan. Banyak ruang-ruang kosong, banyak free. Macam kata seorang pemain bola sepak tu, saya seronok tengok kawan-kawan main bola. Pasal dia tak main bola, dia kadang. Jadi main simpanan, saya seronok tengok kawan-kawan main bola. Dengan Piala Asia ni, aku asuk bunyi ni, saya seronok tengok kawan-kawan main bola Piala Asia. Dia tak main, tak terpilih. Jadi macam kita lah, saya sekarang, saya seronok tengok kawan-kawan berkuliah, berceramah, masuk TV, masuk media sosial, seronok tengok kawan kan. Kita tengok aja, kita nak buat itu adalah semuanya ketentuan Allah SWT. Kita terima dengan baik. Apa yang ada, kita terima. Walau macam mana pun, alhamdulillah masih ada lagi ruang-ruang yang ada. Kalau daripada selain Perak tu boleh juga, tapi adalah proses dia, kan. Tidak boleh masuk masjid surau di negeri-negeri tanpa ada tauliah mengajar. Kerana tauliah itu sendiri pun adalah ajaran Nabi SAW. Kalau tuan-tuan buka kisah Nabi SAW menemubual Sayyidina Mu'az bin Jabal, tuan akan faham itulah dalil adilnya tauliah dalam pengajaran agama. Jadi benda itu adalah Islam, bukan bid'ah. Mungkin ada yang kata zaman Nabi tak ada pun, waktu ada tauliah tak ada pun. Tuan buka cerita Nabi SAW menemubual Sayyidina Mu'az bin Jabal sebelum dilantik menjadi mufti dan qadi di negeri Yaman. Buka kisah itu. Situlah dalil, kalau tadi saya lah, situlah dalilnya adilnya tauliah mengajar agama dalam ajaran Islam. Jadi kalau tuan-tuan daripada luar Perak ni nak jumpa saya tu, boleh
nanti PM saya lah. Kan kita bagi nombor kita. InsyaAllah. Baik. Jadi di surau ini pada pagi setiap pagi Ahad yang pertama ini saya akan mengajar dua kitab, iaitu kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Fadhil Syekh Said bin Ismail Al-Hadrami rahimahullah taala, dan kitab Indahnya Bersyariat yang disusun bersama oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ismail bin Gamus dan Ustaz Hazrul Azlim bin Abdul Hamid hafizahullah taala. Jadi kita akan ambil dulu kupasan daripada kitab Safinatun Najah, iaitu berkaitan dengan zakat. Satu fasal saja tentang zakat. Faslun amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'. Harta-harta yang wajib dikeluarkan padanya zakat ada 6 jenis. Jadi harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat itu ada 6 jenis secara asasnya. Walaupun ada juga yang lainnya, tapi secara asasnya 6 ini. Yang pertamanya ialah an-na'am, ataupun an-na'am ni mufrad. Kalau orang belajar bahasa Arab, singular. Plural dia al-an'am. Itu nama satu surah dalam Quran. Kan? Surah Al-An'am, surah binatang ternak, ternakan. Jadi itu jamak, plural. Al-An'am, singular dia an-na'am, binatang ternakan, yang berkaki 4, kan? Lembu, kambing, kerbau, unta, yang biri-biri, kibas, yang lazimnya diternak. Masuk tak kancil? Tak masuk. Kancil ke usia tak masuk. Ini bukan binatang ternak. Walaupun dia berkaki 4, ada diternak di Sungai Siput. Kan? Di kawasan pertanian Sungai Siput ada. Kalau nak usaha, boleh usaha. Tapi usaha dia tak masuk binatang ternak. Dia adalah binatang yang asalnya hidup liar dalam hutan. Yang seladang ke tak masuk. Dikacuk seladang dengan lembu jadi selembu, tak masuk. Apa lagi? Binatang-binatang yang berkaki 4. Jadi al-an'am itu adalah, an-na'am itu adalah binatang ternak yang berkaki 4. Yang kita tahu lah, yang biasanya kita jadikan binatang haiwan sembelihan untuk korban. Kalau kambing untuk akikah, jadi ini kalau diternak ada jumlah yang tertentu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kan? Kita bincang dalam huraian kitab Indahnya Bersyariat sebelum ni. Kemudian wan-naqdan. Apa dia wan-naqdan? Emas dan perak. Al-zahab wal-fiddah. Kan? Tengok cantik kalau tak susun kan? Tak susun cantik kan? Zuina lin-nas, a'udzu bisyaitanir rajim, zuina lin-nas yuhibbu syahawat min an-nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarah min al-dhahabi wal fiddah. Dihiaskan untuk manusia itu rasa syahwat, rasa keinginan untuk pertama wanita. Tak dia buat apa? Tak weh. Quran cakap. Memang begitulah. Bila Quran Allah SWT berfirman tu, takkan kita naktikan. Oh, jadikan ini objek hawa nafsu lelaki lah Ustaz. Tak. Memang itu yang keadaan dia. Tadi kata apa? Memang dihiasi hidup manusia itu, lelaki lah khususnya, rasa keinginan. Bila bisa kepada perempuan, kan? Lelaki itu lah dia. Yang nafsu satu tu dia ke situ ya. Kan? Tapi perempuan nafsu 9. Nak pakai cantik, nak rumah cantik, nak perhiasan cantik, nak perahu cantik. Nampak? Kalau baju tu, satu almari tu 3/4 baju perempuan, 1/4 baju lelaki. Cuba akak tengok baju akak dengan baju sungai akak, mana yang banyak? Baju akak, baju sungai akak.
saat ni sekarang. Itulah dia. Kan? Ya. Macam mana kan? Allah tulis Quran dah kata. Wal banin kepada anak penak. Kan? Manusia ni suka beranak penak ramai. Lagi ramai lagi suka. Nabi pun suka umat dia beranak penak ramai. Sebab Nabi kata dalam hadis, aku berbangga dengan ramai umatku di padang mahsyar pada hari kiamat. Kan? Jadi Nabi suka kita ni beranak ramai. Lagi ramai lagi bagus. Walaupun akhir zaman ni kos memelihara dan membesarkan anak tu seorang-seorang sangat tinggi. Kalau hantar orang berapa? Seorang anak berapa? 300 contoh. Murah 300. Kalau 3 anak hantar dekat pengasuh dekat 1,000. Kan? Kos tu tinggi. Kan? Pada waktu sekarang kan, dulu zaman Atuk Nenek itu tu elok daripada kan, anak 8 orang, 9 orang. Mak kita seorang jaga, lepas pun jadi orang semua pun kan. Sekarang ni jaga 3 orang pun kalut lah. Ada yang sampai tertinggal kereta mati budak dalam kereta kan. Itulah dia akhir zaman kan. Apa lagi? Wal muqantar wal qanatir muqantarah, dan benda-benda yang hiasan dunia, minadz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Jadi manusia ni bila perhiasan pertama sekali dia suka emas dan perak. Jadi emas dan perak ni boleh dimiliki, tapi kalau sampai had dia, sampai kadar dia, wajib dikeluarkan zakat. Tak kiralah sama ada perhiasan ataupun dalam bentuk jongkok emas. Kalau orang lelaki simpan jongkok emas kan, tak adalah kita beli lantai pakai ke badan, tak boleh kan. Lelaki tak dibenarkan memakai emas dan sutera, tapi kita beli jongkok emas sebagai aset, harta. Bila ada keperluan, dijual, digadaikan atau dijualkan, dapat duit tu nak pakai, simpan jongkok emas. Kalau cukup nisab dia, cukup haul dia, kena keluar zakat. Baik, kemudian wal muasyarat. Apa dia wal muasyarat? Buah-buahan. Di sini disebut, diterjemahkan kurma dan anggur saja. Dan makanan asasi. Kalau di Malaysia ni padi zakat padi. Kalau di di Mesir ke, di Turki ke, di Asia Tengah ke, gandum lah. Makanan asasi mereka gandum. Jadi gandum tu lah dikeluarkan zakat. Di China Utara banyak tanam gandum. Di China Selatan banyak tanam padi. Di China Utara banyak tanam gandum. Di Amerika Utara, kawasan prairie ni, Kanada dan Amerika Syarikat kan, makan gandum. Jadi dikeluarkan zakat sebagai makanan asasi. Di Afrika jagung, kan, makanan orang-orang Afrika, Afrika Black African, Afrika hitam, kan Arab kan. Kan orang Arab pun ada yang di Afrika ada juga. Ini Black African. Mereka ni makan jagung. Jagung makan asasi mereka. Kalau mereka tanam, syarat dia kena keluar, wajib keluar zakat. Wa amwal tijarah, dan harta-harta perniagaan. Wajibannya adalah sebanyak 1/4 daripada 10. Itu 2,5% daripada nilai harta perniagaan. Wajibuha rubu usyrin qimati urudit tijarah. Ini pada keuntungan bersih perniagaan tu dikeluarkan zakat 2,5%. Apa perniagaan yang patuh syariah? Kalau berniaga tak patuh syariah, keluar zakat apa?
Mereka balik bayar, mana boleh keluar zakat. Tapi mana ada orang Islam niaga balik bayar kan? Tak ada. Patuh syariah, perniagaan yang patuh syariah. Masuklah juga syarikat-syarikat, contohnya yang mengeluarkan makanan, walaupun dia bukan apa kata orang tu, dia punya syarikat asalnya di luar negara, tapi ada cawangan di sini. Pengurusi dia Muslim, cawangan di sini dimiliki oleh orang Islam, maka keluar zakat perniagaan. Kan, katalah syarikat apa ni, bagi contoh syarikat telekomunikasi contoh dia ada macam Intel kan. Intel tu asal dari luar negara, tapi ada dibuka di sini. Pengurusi dia orang kita, orang Muslim, buat moderator orang Muslim, maka keuntungan perniagaan tu wajib dikeluarkan zakat perniagaan. Wallahu a'lam. Kemudian warrikas. Apa dia warrikas? Harta rikas, emas dan perak peninggalan jahiliyah. Tak ada sekarang ni, tak ada lah emas perak yang ditinggalkan oleh kerajaan dulu. Ada setengah mengatakan harta karun. Kalau ada, dikeluarkan zakat ini. Dan yang akhir sekali wal ma'dinu. Apa dia? Galian, iaitu perlumbungan emas dan perak. Dalam fatwa semasa dikatakan sebarang galian, tak mesti emas dan perak saja. Apa saja galian, minyak pun wajib dikeluarkan zakat. Apa saja. Wallahu a'lam. Inilah dia harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi kita dah bincang bagaimanakah perincian zakat ini dalam kitab Indahnya Bersyariat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi habis di situ kupasannya dalam pada kitab Safinatul Najah. InsyaAllah pada bulan akan datang kita akan masuk membincangkan pada bulan Februari dan Mac nanti kita akan bincangkan tentang bab akhir dalam kitab sebenarnya, itu berkaitan dengan puasa. Kerana kita bulan depan pun dah hampir nak masuk bulan Ramadan, pintu gerbangnya sampai ke bulan Rajab dan bulan Syaban. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada kitab Indahnya Bersyariat. Kitab Indahnya Bersyariat. Kita sampai kepada berkaitan. Baik, kita sambung balik tadi. Ada orang tanya kan, ada yang payung yang pakai ke kepala tu. Dia bentuk payung tapi dia ada bulatan tu, kita pakai kepala tu, dia tutup kepala kita kan. Adakah dia kira termasuk dalam menutup kepala dengan pakaian? Tak. Sebab dia payung, dia bukan kopiah ke, serban ke, topi ke. Yang tak boleh topi, serban, kopiah. Tapi kan, topi baseball tak boleh. Pakai topi baseball tak boleh kan, kalau tak ihram lah. Panas sangat. Pergi umrah musim panas, bulan 5 bulan 6 panas kan. Jadi macam mana nak cover kepala tu, ada yang pakai je tu. Itu tak ada, bagi saya tak ada masalah. Tapi bila khusus haji ni, umrah ke, tanyalah kepada penceramah, tanya pada mutawif. Boleh tak Ustaz? Ada yang dia buat macam payung pakai kepala, boleh tak? Kalau kita yang ihram, berihram ni pakai benda untuk menutup, nak melindungi kepala kita daripada panas yang terik tu. Satu tak macam kita ni kan? Kalau tak cukup minum air, boleh kena kekeringan air dalam tubuh, boleh pengsan kan. Ada orang tak tahan berdarah hidung ni kan. Wallahu a'lam.
Baik, ketiga, perempuan tidak boleh menutup muka dan tapak tangan dengan pakaian yang melekat. Maksudnya perempuan ni tak boleh berproduk, walaupun dalam ihram. Dalam ihram, kalau tawaf biasa tak nampak ihram, tak apa. Kalau kita ihram, tak boleh tutup muka. Wallahu a'lam. Yang keempat, tidak boleh memakai wangi-wangian dan minyak rambut. Itu lelaki dan perempuan. Wangian tak boleh, minyak rambut tak boleh. Kalau pakai, kena dam. Yang kelima, tidak boleh bercukur, memotong atau mencabut rambut bulu dengan apa cara sekalipun. Jadi disyorkan, tak payah bersikat lah, biar je rambut. Paling cantik nak pergi umrah tu, kita dah siap-siap pendekkan rambut. Ambil nombor 2, ambil nombor 2. Rambut tak panjang kan, ambil nombor 1 ke, nanti umrah kan, besok sampai sana cukup habis ya. Jadi rambut tu tak panjang. Bila tak panjang, tak perlu sikat. Bila tak perlu sikat, InsyaAllah tak ada masalah. Ni rambut panjang, sikat, tanggai selai rambut, kena dam, kena bayar dam, tak ada kompromi. Tanyalah dengan mutawif, saya rambut ni ada 2 leh, tanggai macam mana Ustaz? Kau dikata Ustaz lah, berapa kena bayar. Kan? Kemudian yang keenam, tidak boleh memotong kuku. Potong kuku siap-siap sebelum nak berihram. Ketujuh, tidak boleh bertengkar, bermusuh-musuhan atau memutuskan silaturahim semua Islam. Jadi dalam ketika ihram ni kena banyak bersabar. Sabar tengok agama orang, biasalah. Kita suci macam-macam jadi orang. Kita kena sabar. Kadang kita tolak kita. Kadang setengah orang ada tangan ni dia tumbuh je kelaparan. Bergaduh pula depan Kaabah. Kita kena dam tu larangan semasa berihram. Ke-8, tidak boleh bercumbu-cumbuan atau mengerjakan mukadimah persetubuhan. Ni lah suami, sebab tu waktu ihram kita dengan isteri kita jangan duduk sebilik. Jadi waktu haji pun memang kalau ikut pengalaman saya dulu, memang diasingkan. Asrama lelaki dengan jemaah lelaki yang perempuan diasingkan, tak campur. Di situlah saya bertemu dengan Allahyarham Tuan Haji Datuk Tuan Haji Jamali Sadat. Waktu itu 41 tahun yang lalu. Lepas saya budak lagi, dah 40 lebih lah, 50. Jumpa dalam asrama lelaki di kalau sekarang ni dipanggil muasasah, asrama muasasah lah, dulu asrama Syekh Haji. Jumpa. Sebab apa? Nak ngelakkan benda nombor 8 ni lah. Kalau dah duduk dalam sebilik air pandang you pandang air. Jadi masalah ni walaupun halal tapi larangan dalam ihram. Kena dam sekali. Dan dia kalau tak dijaga menyebabkan perkara ke-9, tidak boleh bersetubuh. Kalau dah jadi jima, kacau kan. Kena bayar dam. Apa dam ni tak tahu. Tanyalah. Ada nanti kita akan bincang tentang dam ni dalam bab yang berikutnya. Yang ke-10, tidak boleh membunuh binatang liar yang halal dimakan dagingnya. Binatang liar mahal makan dagingnya, dok. Kalau di tanah suci, dok kan. Tak boleh Ke-11, tetapi boleh membunuh 5 jenis binatang yang berbahaya bagi keselamatan manusia. Kalau jengking, burung elang, burung gagak, tikus dan anjing gila. Itu boleh Kalau jengking nampak pukul dengan penyapu, mati kalau jengking, tak kena dam. Tikus anjing gila, kocok-kocok, paling dengan batu, kena kat kepala dia, mati situ juga. Anjing gila nak gigit dia, terbalik tempat pula tu, kena kepala dia, mati lah kat situ. Kena dam lah? Tak kena dam burung elang, burung gagak ni terbang, tak kena kata apalah. Kalau kita bunuh juga tak masuk, tak kena dam, kerana dia berbahaya untuk keselamatan kita. Dan ke-12, tidak boleh mencabut, memotong atau mematahkan tumbuh-tumbuhan termasuk rumput
Ini tumbuhan yang tumbuh sendiri. Cabut, potong, ya, rumput yang ada keliling, ya, ada di kawasan tanah haram tu ada. Kalau kita perhati, ada. Ya, dia macam rumput liar, ya. Tengok semak, cabut lah. Kita tak biar je, tak apa. Dan dia memang hidup situ, dia biar. Dan yang akhir sekali, ke-13 tidak boleh melangsungkan akad nikah. Artinya tidak boleh mengahwinkan orang menjadi saksi orang kahwin atau jadi wali dalam perkahwinan, tetapi boleh rujuk. Tak boleh kahwin, akad nikah tak boleh, kahwin dengan orang jadi wali pun tak boleh, saksi kahwin pun tak boleh, wali pun tak boleh. Akad nikah ini termasuk dalam perkara yang dikatakan tak boleh melangsungkan akad nikah. Wallahu a'lam. Kemudian, ya, berikutnya ialah tahallul. Tahallul berarti membebaskan diri daripada haji dan kewajipannya, juga daripada larangan yang ditetapkan ke atasnya. Pada tahallul itu kita membebaskan diri daripada haji dan kewajipan-kewajipan, termasuklah ihram tu. Waktu tahallul bermula selepas pertengahan malam 10 Zulhijjah. Tahallul dibahagikan kepada dua bahagian, itu tahallul pertama, tahallul asghar. Tahallul pertama atau asghar berlaku apabila seorang itu melaksanakan dua perkara antara perkara berikut. Pertama, melontar jamrah Aqabah. Melontar jamrah Aqabah pagi 10 Zulhijjah. Kita sampai tu, kita letak barang-barang dekat kemah. Kita pergi ke jamrah Aqabah, lontar 7 biji batu. Lepas tu bolehlah kita bertahallul, bercukur. Tawaf yang dirinya dengan sa'i, sekiranya seorang itu boleh melakukan sa'i sesudah tawaf qudum. Ini jarang jadilah. Yang biasanya kalau tawaf ni maksudnya itu benda ni yang saya faham, benda ni jarang berlaku. Yang berlaku banyaknya lepas melontar jamrah Aqabah 10 Zulhijjah tu, tahallul. Dipanggil tahallul awal boleh. Maknanya kita boleh menanggalkan ihram, kain ihram, boleh pakai pakaian biasa, dan boleh melakukan perkara yang dilarang di dalam ihram, melainkan 3 perkara. Apa dia? Muqaddimah persetubuhan tadi, jima, persetubuhan, dan akad nikah. 3 benda ni tadi. Yang lain tak ada masalah. Boleh dah nak pakai jubah ke, pakai sorban ke, boleh dah. Walaupun masih dalam ihram, tapi larangan ihram 3 saja. Yang lain tak ada masalah. Wallahu a'lam. Lepas tahallul pertama ini laksanakan, seorang itu boleh melakukan 10 perkara yang diharamkan kita berihram, kecuali yang berkaitan dengan wanita, iaitu berjima, bersetubuh, muqaddimah jima, dan akad nikah. Dan tahallul kedua, iaitu tahallul akbar, tahallul asari. Tahallul kedua atau akbar, jadi seseorang itu telah melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf haji. Kita dah selesai 13 bulan tu, balik buat tawaf, buat sa'i, settle. Dah sempurna, tahallul sempurna haji dia. Sebab tawaf tadi dah sanakan, maka segala perkara yang diharamkan bagi seseorang itu memakai ihram boleh dilakukan. Yang tinggal 3 perkara boleh. Boleh dah. Tanya dengan Pak Arab lagi, ada bilik kosong. Apa saya nak sewa dengan isteri saya. Boleh je. Dah selesai dah. Berapa hari lah, daripada 8 hari bulan sampai 13 hari bulan, 5 hari. Duk asing. Dia pandang dengan WhatsApp. Bila WhatsApp je. WhatsApp dia boleh. Pergi haji pula, rezeki dia baru kahwin dah pergi haji. Tu. Suami usah isteri, air rindu lah dapat. Air rindu kat you rindu kat I rindu kat you juga. Kena air haram ni. Kacau tuan-tuan. Habis kalau sani tu, pergi tanya Arab dekat Robi Hotel. Pergi tanya Arab, boleh sewa bilik, ada bilik kosong ke? Pergi lah, dah selesai dah pun. Tak ada masalah sebab dah sempurna haji. Ada kan orang yang baru kahwin, rezeki dia dapat pergi haji. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan
perkara berkaitan dengan dam. Sebab perkara dam ni benda yang detail ni. Benda yang detail, jadi kita ambil satu masa yang akan datang. Ini itu pada 4 Februari 2024. 4 Februari 2024 insya-Allah. Kita akan sambung berkaitan dengan dam. Pasal dam ni dia banyak dia banyak apa kesalahan-kesalahan dalam ihram yang dikenakan dam. Kesalahan apa, kena dam apa. Tu nak kena cerita tu. Tak cukup masa. Kita nak beri ruang kepada sahabat-sahabat kita yang malam ni untuk berehat. Mungkin ada yang nak solat duha, kan? Mungkin ada yang nak rehat. Pengalaman kita lah, dia rehat. Dia kan pukul 9 kan jaga kan. Dia buat duha sampai pagi, lepas tu start taklim ke muzakarah dan sebagainya, kan? Sampai ke zuhur. Lepas zuhur tu kan mungkin biasanya dia orang gas lepas asar. Lepas zuhur ada sambung lain pula. Tu hari yang sebelum hari akhir lah, hari ketiga sampai tengah hari zuhur je. Lepas zuhur mereka akan bertolak pergi ke tempat lain, ke surau atau masjid lain selama 3 hari. Itu pengalaman kita lah bersama jemaah tabligh yang pernah kita ikut, yang pernah kita sambut dan kita santuni mereka. Itu dia. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada 4 Februari 2024 insya-Allah dalam kitab Safinatul Najah. Kita akan membincangkan tentang zakat sebagai bab yang akhir sekali, puasa, bab yang akhir sekali dalam kitab Safinatul Najah. Kita akan tamatkan pengajian kitab Safinatul Najah ini pada bulan Mac nanti insya-Allah dengan Allah Taala. Dan untuk kitab Minhajul Syariah kita akan teruskan dengan pengajian berkaitan dengan ibadah haji dam. Perkara yang diharamkan di ihram apabila dilakukan maka dikenakan dam, selain denda. Jadi apakah kesalahannya dalam melakukan dam, kita akan kongsikan nanti pada kuliah yang akan datang pada 4 Februari 2024 insya-Allah. Insya-Allah kita akan bertemu pada hari berkenaan. Dan kepada sahabat-sahabat di Jemaah Tabligh yang boleh ikut kuliah kita di masjid di surau ini dan juga di surau masjid yang lain, 2-3 masjid, 2 surau. Selepas ini besok di Masjid Jami' As-Sabirin Bandar Berhad Ipoh. Hari Jumaat 12 hari bulan Masjid Jami' Al-Mu'min Taqwa. 16 hari bulan di surau Darussalam Bengkalan Ipoh. 21 hari bulan di Masjid Jami' Baru Bukai. Hari itu yang 5 yang ada pun. Macam saya kata pada awal tadi lah, dulu 5 kali seminggu, sekarang 5 kali sebulan. Apakah dia ni adalah ketentuan Allah SWT. Kita terima, sabar dan berapa innamal usri yusra. Sesungguhnya jika kepayahan itu ada kesenangan insya-Allah. Itulah dia sebanyak yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan yang bisa kongsikan pada pagi ini bermanfaat bersama. Jadikan panduan kepada kita bina mati kepada Rasulullah. Bagi kita bersama-sama dijadikan kepada diri sampai ke akhirat. Dan kalau ada baik sampai kepada diri kita bahasa dari semua makhluk Allah dan bersosial media berkongsian. Dan sekali lagi pada sahabat Jemaah Tabligh, saya lupa info tadi boleh kuliah tadi itu boleh diikuti channel YouTube Muhammad Azmi 10 MUHD AZMI 10. InsyaAllah ada di sana, boleh ikuti. Dan boleh kita taklah banyak mana, tapi insyaAllah ada manfaatnya untuk itu semua. Saya cuba kongsikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin rasulillah. Allahumma arham man hazal bi hurmati fadlika wa jita masuma. Allahumma naj'aluka fi nuhuril adaina wa na'udzubika min syururihim.
اللهم بدد شملهم وفرق دمهم وشتت كلمة مزازل أبدا مسلك كتابي كلابي يا قهار يا جبار انتقم يا الله يا الله يا الله والله يا منزل الكتاب ويا مجيء السحاب ويا من الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بفضل بنصر موسى يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم من السوريين الاسرائيليين بفضل بنصر موسى يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في ربنا زدهم وزنا فما يا أكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا ومرسلنا ولمنا ولقاءنا وعملنا في هذا اليوم المبارك من شر دم الآخر المبارك كسر من عجيب وأهلنا مولانا إنك التوحيد دعوانا فيها سبحانك الله تسنا فيها سماء ودعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تتوكلوا بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.